Pertama, sama ada restoran itu India Muslim ataupun Melayu Muslim ataupun Cina Muslim, Siam Muslim, apapun, selagi mana tidak ada logo halal, keadaan status mereka adalah sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya exactly sama, tak ada beza. Tapi kenapa tak jadi isu? Sebab isu tentang keraguan tadi. Sebab itu kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini satu dasar yang perlu kita pegang sebagai umat Islam. Nabi pesan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamu perlu tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Jadi di sana umat Islam di kalangan Melayu lebih rasa kurang ragu sikit terhadap sesama Melayu berbanding keraguan terhadap selain daripada Melayu. Saya rasa ini adalah isu yang common. Itu adalah berlaku secara semula jadi. Sebagaimana mungkin bangsa India Muslim lebih yakin dengan India Muslim, sama-sama bangsa. Sama juga Cina Muslim mungkin lebih yakin sesama Cina Muslim untuk buat urusan muamalat dan sebagainya. Dan terjadi pula negara kita majoritinya adalah Melayu Muslim. Tapi sekiranya orang tanya saya, Ustazah mana akan masuk? Saya pergi RNR tadi. On the way saya balik daripada Perak, saya singgah. Saya tengok di RNR tersebut ada premis, kita nampak pemilik dia adalah non-Muslim. Nama pun non-Muslim, tapi dia ada logo halal. Ada pula premis Muslim Melayu tetapi tak ada logo halal. Kalau orang tanya saya, Ustazah lebih yakin yang mana? Saya akan jawab, saya yakin walaupun yang non-Muslim tapi ada logo halal, itu lebih saya yakin. Sebab apa? Sebelum ini saya pernah bekerja di bahagian pengurusan halal. Sebelum saya resign pada tahun 2017. Saya tahu bagaimana proses persijilan halal ini berlaku. Bermula daripada senarai semua bahan ramuan, perlu ada sijil halal. Kemudian akan turun pula ke premis berkenaan untuk cek semua bahan ramuan. Kalau diisytiharkan ada 300 bahan ramuan, dia akan pastikan 300 bahan ramuan ini mesti ada di dalam stor, mesti ada di dapur. Bukannya di isytihar yang lain, tiba-tiba bila cek di tempat, di lokasi, dia guna bahan yang lain. Dia mesti exactly yang sama. Kemudian akan dicek semua pekerja, sekurang-kurangnya pekerja Muslim yang perlu ada di premis restoran, fokusnya khususnya paling kurang adalah 2 orang pekerja Muslim. Sebab itu siapa yang faham, kalau pergi restoran yang dimiliki oleh India Muslim, contohnya restoran Mama, bila sebut restoran Mama, harus kita faham perkataan Mama ini hanyalah merujuk kepada India Muslim. Saya baru faham secara jelas sebenarnya. Bila sebut Mama, Mama ini merujuk kepada istilah hanyalah diguna pakai untuk India Muslim sahaja. Maka bila kita lihat satu premis itu ada logo halal, kenapa saya lebih yakin? Sebab saya pernah melakukan proses tersebut. Ramai orang pada waktu tengah malam tidur lena. Tetapi orang yang kerja bahagian halal mula melakukan kerja start pukul 12 pagi, 12 malam sampai pukul 5 pagi. Saya buat kerja tu dulu. Untuk pergi ke rumah sembelih untuk cek bagaimana proses sembelihan berlaku. Sebab biasanya rumah sembelih dia akan start operasi 12 malam sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Untuk pagi itu diedarkan ayam itu ke pasar dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu, saya pernah ada pengalaman pergi ke rumah sembelih yang dimiliki oleh Melayu Islam, tetapi yang keluar semuanya bangkai. Dan saya sebut dalam ceramah, saya ingatkan kepada peniaga, tak kiralah mana-mana, Muslim, Melayu ke, India ke, Cina ke, yang Muslim harus bertanggungjawab di atas apa yang anda keluarkan. Melayu Islam, kemudian dia tak ada mohon sijil halal. Kenapa kita kata yang keluar semua bangkai? Kerana proses sembelihan itu, pendarahan itu, ayam belum mati dah masuk celup. Kita cek konveyor yang bergerak, tak cukup syarat minimum minit yang perlu ada bagi mematikan sesuatu ayam tersebut. Jadi konveyor tu pendek, dia nak cepat, ayam itu masih hidup terus masuk celup. Jadi semua ayam yang keluar lebih kurang 8,000, 10,000 dalam satu malam itu adalah bangkai. Kita tanya, ke mana ayam ni pergi? Ke pasar sekian, ke sekolah sekian, asrama sekian, begitulah. Sebab itu akhirnya kita tak ada pilihan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita nak letak kepercayaan makanan halal hari ini kepada mana? Contoh, 20 tahun lepas, 30 tahun yang lepas,
ibu ayah kita boleh pastikan makanan yang disediakan untuk anak-anak halal. Sebab apa? Mereka ambil ayam yang mereka bela lalu mereka sembelih. Mereka ambil apa yang mereka tanam lalu mereka masak untuk kita. Mereka kenal orang yang buat ini siapa dan sebagainya, dia orang percaya. Tapi hari ini mustahil, sebab semua produk, semua makanan yang kita beli adalah melalui pihak ketiga, pihak keempat dah. Kita beli di pasar raya, kita beli di kedai. Maka sebagai pengguna, kita tak akan boleh pergi ke suatu kedai makan lalu kita cakap, boleh tak saya nak pergi ke dapur tuan, saya nak cek. Agak-agak tuan-tuan peniaga sekalian di sini, kalau saya pergilah ke kedai tuan-tuan, saya kata boleh tak saya nak pergi cek sampai ke dapur, nak tengok semua bahan ada logo halal ke tidak. Saya nak cek tukang masak jaga kebersihan ke tidak. Saya nak cek bahagian dapur ada bersih jaga ke tak. Nescaya orang tak akan izinkan sebagai pengguna biasa. Tapi dulu sebab saya ada jawatan dalam bahagian halal, kita boleh masuk sampai ke dapur. Dan saya nyatakan di sini, bukan hanya dapur restoran mamak saja bermasalah. Banyak dapur restoran-restoran Tom Yam, restoran-restoran Melayu Muslim yang sangat kotor, yang sangat bermasalah. Tetapi kerana apa viral hanya berlaku pada kelompok tertentu saja, kerana di situlah dimainkan kuasa viral, siapakah orang yang paling besar kuasa viral ni. Akhirnya viral lah dalam kelompok-kelompok tertentu. Tapi saya baca 2-3 hari lepas, viral restoran Tom Yam yang sangat kotor lalu ditarik CJ-nya. Viral sana sini dan sebagainya. Jadi kepada para peniaga Muslim sekalian, Masya Allah, bagi pandangan saya, kepada sesiapa yang berhajat dan memulakan langkah untuk mohon sijil halal, anda sebenarnya sedang menuju kepada suatu keadaan menaik taraf perniagaan tuan-tuan ke suatu level yang lebih baik pada pandangan manusia dan juga pada pandangan Allah.